Okay guys, Assalamualaikum and a very good night. Selamat datang kembali ke YouTube channel Red Flash Media. Ataupun tak payah nak intro YouTube sangat lah. Okay, video hari ni aku nak cerita pasal yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi semua pihak lah, yang follow YouTube aku, follow Facebook aku dan follow perkembangan aku. Thanks a lot. Aku nak cakap ke korang memang terbaik. Okay, ada yang tanya pasal isu bab Satria. Sebab tadi aku ada upload dekat Facebook aku story pasal report polis. Ya, memang aku ada buat report polis. Report polis tu berkenaan dengan isu Satria yang tak berkesudahan. Okay, dekat sini aku nak minta maaf lah bagi orang-orang yang isu bab Proton Satria tu, actually dia start jadi hangat antara aku dengan members aku ni, kawan start bulan 1. Actually awal lagi tu pun dah jadi, tapi aku still cool down, relax. Sebab malah nak gaduh-gaduh. Boleh layan, kita boleh layan. Kita ni orang jenis boleh layan. So who yang deal dengan aku ni jenis orang yang boleh layan. Sampai aku tak boleh layan lah. So starting pada bulan, aku cerita from the beginning, middle and the end lah. And apa yang terjadi di tengah-tengah tu. Okay, starting bulan 11, aku ada up dekat Facebook aku pasal aku nak kereta tu siap bulan 11, hujung bulan 11. And then actually bukan bulan 11, bulan 10 aku up benda tu. So aku minta bulan 11 settle. And then sebab masa tu fender apa semua dah buat, gelok apa semua, tinggal nak masuk undercoat, nak cat je kan. So aku pun okey lah, no problem, tak ada masalah. And then bulan 11 dia tak dapat settle. Sebab dia kata dia nak settlekan kereta-kereta yang dia tak settle lagi. Maksudnya ramai lah. Aku pun jadi macam tak apalah, kalau orang buat kerja kat kita ni kan, betul aku deal dengan dia ambil masa lama. Aku sendiri yang deal dengan dia untuk take time, tapi taklah sampai lama-lama. Lepas tu bila payment dah habis, aku cakap bulan 11 macam mana. Dia kata nak settle kereta dia, kereta budak-budak, kereta yang hantar kat dia. So aku pun okey. Lepas tu masuk bulan 12 dia cakap dia nak set up kedai dia yang baru dia buka tu, yang besar tu. Yang ni aku pun bersyukur lah, dia boleh move kedai sampai besar macam tu. So maju macam tu, okey lah, Alhamdulillah lah. So aku sayang dia tak pandai jaga customer bagi aku lah. Kalau dia pandai jaga customer, dia tak buat macam mana dia buat kat aku. So bulan 12 dia kata nak set up kedai. Tapi aku cakap aku kata okey, tak ada masalah. Tapi bila kedai dah set up, dia kata kereta aku adalah kereta yang pertama akan keluar. Macam lebih kurang macam tu, kereta akan keluar tu ya, macam tu. Lebih kurang kereta cepat siap lah. And then bila kedai dah siap, oven tak siap lagi. So oven tak siap lagi, tapi kedai dah running. Masa tu kedai dah running, kereta pun dah ambil. Banyak kereta dah ambil, ke Lisa, Myvi, Wira, Wajah, macam banyak lah. Banyak lah. So kereta aku tu duduk jadi bangkai lagi lah. So aku pun jadi relax. Bulan 1 aku start tanya dia macam mana. Bukan aku nak kacau kepala dia, tapi benda dah lama kan. So kita dah janji bulan 1 nak keluar kereta tu. So bulan 1 tak keluar lagi. So kita bagi bulan 1 punya masa. Tengok dia pun duk kacau bilau dengan bengkel lah, nganu lah, tak menang tangan lah, apalah. So aku tanya dia elok, apa masalah dia untuk dia nak settle kerja aku. Tu lah step aku akan tanya masalah lu. Apa masalah hang untuk hang settle kerja ni? Aku tak cukup orang untuk buat kereta tu, untuk buat kereta ataupun nak buat kerja. So aku cakap dia, aku siapa tak cukup. Duit dah bayar habis, so kena buat bagi perhabis lah, macam mana yang kita janji lah. And then dia cakap kat aku, dia call dia abang aku, sebenarnya kereta hang tu aku tak boleh suruh budak-budak aku buat. Sebab apa? Budak-budak aku ni semuanya buat kerja ikut sak. Maksudnya kalau ada sebiji kereta masuk, ada si Pulan ni yang ambil sak buat kereta ni, dia kena buat kereta ni sampai A to Z. Tu kata kereta aku pasal apa? Kereta aku ni sebab take time, masa dia lama. Hantar pada bulan 4 2020 sampai ke hari tu
So aku cakap kat dia, payment nak buat. Tu dia kata payment tu adalah payment clump ataupun duit clump, duit yang tak nampak. Tu pasal apa duit tak nampak kan? Benda tu jadi pelik lah. Hang bayar duit, hang beli barang, tapi duit hang tak nampak. Macam mana hang beli barang? Macam tu lah. So dia cakap aku, sebab kereta hang ni take time, so aku tak boleh bagi job ni kat budak-budak aku. So job ni banyak masuk campur tangan. Ada seorang budak ni, seorang budak ni, seorang budak ni. Dah banyak tangan dah masuk kat kereta aku ni untuk buat serta kereta aku ni. So aku pun faham. Aku macam okey, tak ada masalah. So kalau tu yang hang minta, tapi duit dah bayar, hang kena settle lah. Tak kisah sebab hang seorang bos ataupun majikan. So hang kena fikir, so kereta tu siapa pun kena pegang? Dia kata dia kena pegang. So kalau dia kena pegang, dia kena buat bagi settle lah. Tapi dia cakap dia busy. Kalau mau adik kumai pula lah. Saya tersambung. So aku settle bagi kunci kereta kat adik aku. Adik aku nak balik kampung. Sekejap tu lah, skip lah. Bulan 1 tak silap aku dalam 9 bulan 1 macam tu dia start nak jadi benda ni. Bukan aku kan nak kejan dia, tapi sepatutnya memang aku patut kejan lah. Kalau korang pun hantar daripada bulan 4 hampa 2020 dah masuk 20 hari bulan, masuk bulan 2021, patutnya hampa pun mesti nak kejan kan, sebab duit dah banyak habis. So aku tanya dia, what is your problem? So aku tanya dia, what is your problem? Dalam bahasa Inggeris, apa masalah dia? Aku cakap budak kerja dia ni banyak masalah. Budak kerja dia ni ada yang tak apa nak betul, ada yang nak berhenti kerja, tak cukup orang. Kita tak apa, kalau tu semua alasan. Suruh aku cari orang, aku try cari orang, tapi unfortunately biasalah jauh kan. Kulim dengan nak pi Pantai Perai jauh. Tu tak ramai yang budak-budak mau pi sampai sana tu. Dengan PKP dia, dengan macam-macam benda lah kan. So aku pun jadi macam mana? Jadi macam tak apa. At that time aku nak fokus dengan kerja aku pun jadi kelang-kelibut lah. Cuti aku kena pergi sana. Sampai wife aku sendiri pun tanya, tak settle lagi kan Satria tu. Abang aku memang nak push to the limit. Pi kadang-kadang tu kita ni bukan nak kata tak ada knowledge, memang tak apa-apa ada knowledge. So tanya apa nak kena buat. So that time lah dia start nak cat engine, nak cat body, nak cat dalam luar. Mula-mula tu yang jadi terkilan tu masa tu pasal apa? Aku pergi nak buat rekod video pasal nak naik cat. So dia tembak, dia berbual undercoat. Aku pergi simen adalah video aku simen. Ada aku cerita pasal video simen, tapi aku tak upload pun video tu sebab dah jadi benda bukan, aku pun jadi malas nak upload. So cat dalam aku skip, aku masuk tambah cat dalam. Aku pun okey lah cat dalam, tak ada masalah apa. Lepas tu naik undercoat. Bila naik undercoat, aku pun expect dia nak ubah kereta tu pi duduk kat bengkel dia lah, nanti baru nak cat lah. Tiba-tiba dia terus jalan terus. Dia kata jalan terus, tembok cat tampak ada cover macam kalau hang tak ada cat lama pun, hang cover pilang dengan plastik kan. Dia tak ada cover. Tembok terus cat naik macam tu. Guys, ni video dia. Time ni luluh hati tapi cover lah. Sikit sedar. Ya, cakap tu aku pun jadi macam, betul ya ni. Betul ya, kita bagi settle baru nampak macam kereta ni. Baru ada colour, baru macam nampak kereta. Okey, tak, aku pun macam malah fikir apa. Layan je lah. Aku ada ambil video juga tu. Okey, lepas tu aku buat apa? Start pada tu dia dah cat body, aku dah jadi malah. Aku macam ada sikit-sikit lah benda-benda yang tak cantik. Aku kata ni kalau jadi macam ni nak buat tak apa. Esok kita polish ngayat daripada dia, polish benda tu boleh hilang. Jadi bila kereta duduk bawah bumbung, korang takkan nampak benda yang tak berapa nak cantik. During kereta tu keluar pada bumbung, baru korang akan nampak benda tu macam mana. A lot of thing yang lost, yang bila kita check balik banyak yang lost. Tu bintik-bintik tu, ni daripada cat lah. Kalau benda boleh hilang, kita bagi tahu boleh hilang. Cat meleleh kan. Naik cat meleleh. Bukan aku nak suruh review ni, aku nak burukkan bengkel lama, tapi ni lah sebab ramai sangat yang DM, PM tanya pasal kereta ni. Surut tengah panas,
Korang boleh nampak dia punya berhalun. Lepas tu area-area sini ni dia ada, orang cakap apa, kulit limau. Ni macam dua trim ni semua dulu ni. Kalau korang nak tahu, aku dah bubur, aku cat, bagi elok balik pun semua. Sekarang dah naik kulat balik. Sebab lama sangat. So dashboard ni semua nak kena buat balik ataupun tukar dashboard baru. Buka lah, depa buka lampu. Tengok clip pin pun terlekat kat sini. Macam buat first time lah aku tengok orang buat apa nama, bumper ataupun nak buat clip bumper. Atas ni lah aku dah terpelit. Plate ni sepatutnya duduk di bahagian dalam, bukan di luar. So macam ni, hampa nilai sini kerja. Ya betul, aku banyak sikit video aku pasal Satria tu, tang mana beralun, tang mana tak cantik. Okey, video sebelum ni kat kereta kat Pasir pun aku banyak potong sebab aku nak jaga lagi, orang kata apa, benda yang patut aku jaga ni lah. Memang masa tu otak aku fikir satu benda, bagi settle kereta ni bawa keluar cepat-cepat pergi hantar polis ataupun pergi buat benda yang boleh cover. Kalau benda ni pergi mana-mana orang tengok, oh kereta ni macam orang akan condemn benda tu tau. So aku pun ambil gambar, aku pun pergi tunjuk kau, macam ni ada cap, macam ni dengan cap meleleh, cap macam ni. Cakap ada tak polis lagi. Aku tolong cover dia. Kawan tanya aku ni tolong cover. Aku cakap entah kereta ni tak polis lagi, esok polis lawa. Lawa apa dengan pintu beralun dengan benda ni, macam-macam dah lah orang cakap benda tu kan. So aku macam okay, redha lah. Benda nak buat silap kan. Tapi sebelum tu pun memang rasa tak ada feel lah dengan benda tu. So aku pun buat apa, aku pun start tanya dia, okay kereta ni aku nak polis cepat-cepat, aku nak pasang barang, aku nak ni lah ni. Tinggal yang tertinggal untuk kereta tu masa bulan 1 tu, bumper depan, bumper belakang, side skirt depan, side mirror tu nak pasang getah balik macam tu lah. Lampu belakang nanti aku beli ni lagi. Cakap apa, buat benda ni bagi settle. Then malam bila tak tahu, aku ada tanya dia pasal kereta kancing. Sebab niat hati tu bukannya nak menyusahkan dia ataupun ambil kesempatan atas dia tau. Niat tu macam okay, kita nak counter balik lah, bagi nampak benda ni nice. Bagi nampak dia boleh buat benda ni nice. Mungkin kereta Satria aku tak cantik, dia boleh buat kereta kancing cantik, tak apa. Kita nak bagi job lagi kat dia. Aku tanya dia pasal kereta kancing. Firstly aku tanya dia sebab nak cat kereta kancing tu luar. Saat tu aku cakap aku nak tukar power steering kereta tu sebab mak aku nak pakai kereta tu. So nak memudahkan mak aku. So okay, dia bagi aku pam dekat dia RM1,000 Malaysia. Bukan aku nak kata duit tu aku banyak duit tak. Aku pam kat dia RM1,000. Then dia beli power steering Kelisa tak silap aku. Dia cakap lah Kelisa dengan steering rack apa semua, everything lah. So aku pun macam okay, tak ada masalah apa. Then nak jadi cerita, dia dah buka steering rack lama kancil tu. Then dia tinggal kereta tu. So bila dia tinggal kereta tu, aku pun nak jadi cerita, pagi tu aku pergi. Aku balik pukul 12 tengah hari jugalah, kat petang lah. Sebelum pukul 2 lebih aku pergi pula pukul 10-11 macam tu, aku balik dalam pukul 2 macam tu. Actually masa tu dia ada kat hospital, dia tak sihat, aku faham. So bukan niat aku ni nak perburuk dia ataupun nak apa-apa dengan dia tau. Tapi aku nak tengok bila aku dah bagi kepercayaan, apa yang nak cakap dengan kepercayaan aku tu. Aku tanya, kereta macam mana kancing? Pagi tu lah. Oh, mereka dah start buka barang pun semua dah. Lagi petang mereka nak pasang. Tu yang dia bagi tahu dekat aku. So aku pun okay, sebab aku tengok tadi tak pasang pun. So aku relax, aku pun okay je lah. Malam tu pula aku terfikir pasal Satria aku. Sebab dia duduk hospital, aku tanya dia bila nak keluar. Dia pun cakap tak tahulah, baru ambil ujian darah lah apa benda lah. Jadi macam hang rasa nak push orang tapi tak mau push orang. Tahu perasaan itu macam mana? Apa lah ni macam ni. Esok aku nak pergi, aku nak seorang budak nak ni semua benda. So aku nak minta tolong budak ni untuk tolong aku satu hari tu polis kereta tu. And then
Simen lah, simen bumper belakang. And then cakap bumper belakang tu dia suruh, tu nama apa, Shopee tak boleh buat kerja. Aku bagi 1 hari pun tak boleh settle. Tu yang dia bagi tahu dekat aku. Dan kita buat kerja tu tak sampai 1 hari. Dia buat klip bumper pun tak cantik. Tu yang dia, aku tak tahu, tak pernah ada majikan yang boleh condemn kerja dia. Tapi dia tu berkhidmat dengan hang berapa lama. Tapi tak apa, kalau kata sipulan Shopee tu tak percaya, boleh mai jumpa aku dan aku boleh tunjuk semua benda. Bukan nak berburuk dah. Ya, aku tak mau aku menyebarkan fitnah. Ya, aku cakap benda yang betul. Lepas tu tak apa, aku pun duduk sembang. Dia kata ubah plan lah, apalah, aku ni bagi dia serabut lah, apalah. Aku cakap tak apa, aku nak pergi tolong je. Lepas tu aku terfikir nak tanya pasal kancil. Aku nak tengok dia punya ketulusan dan kejujuran dia tu macam mana. Kot lah dia petang sikit tu dia tanya, kancil macam mana? Oh, kancil tak pasang apa lagi bang. Kok budak-budak dia cakap aku tu. So aku je cakap kata, kancil tu tak pasang apa lagi pun. Aku tengok dia terus kawan melenting dan marah. Aku faham dekat sini dia duduk hospital, tapi bukan niat aku nak kacau dia. Sebenarnya aku nak tolong dia untuk settlekan kereta aku. Tapi tak sangka pula dia boleh cakap benda-benda yang macam ni. Tu je lah. Oh, tu aku tak tahu. Skip tak lama lepas tu dia hantar chat ni. Kalau pun nak tahu, as a, orang kata apa, kita ni customer, kita tak perlu peduli pun apa yang jadi kat dia. Sebab apa? Kita dah banyak duit. Tu sepatutnya. Dan dia faham benda tu. Sebab hang ada budak kerja dan hang boleh suruh budak kerja hang settle kerja tu. Kalau owner ataupun pekerja ataupun customer tu minta, hang kena buat. Hang tak boleh nak bagi alasan. Tu semua, bab tu kadang-kadang bisnes orang Melayu boleh porak-poranda ataupun orang hilang kepercayaan sebab mulut-mulut pokok macam ni. Masalah ni tak gentle lah hang nak settle satu masalah. So hang melibatkan orang lain dan hang mengata kat orang lain pula. Budak-budak kerja hang pula jadi mangsa dengan hang untuk katuk kesilapan hang. So aku je cakap tak apa. Lepas tu dia mesej aku, dia cakap okey, esok pagi hang ambil towing bawa balik kereta Satria hang. Ambil barang-barang balik tu. Kancil pula dia akan hantar budak untuk pasang balik steering rack asai. And then kereta tu boleh ambil bawa balik. Ambil balik kereta. Tu ayat dia kata aku. Okey, bagi orang yang kata aku ni bohong, try suruh dia buat video macam ni dan tunjuk bukti. Kalau korang yang cakap aku ditipu, aku ni kejam, zalim, tak baik, jahat, nak jatuhkan bisnes orang, nak buat benda bukan-bukan kat orang, okey, boleh direct jumpa aku ataupun PM aku, ataupun boleh pergi kat Facebook aku, direct tanya aku, mai jumpa aku tunjuk A to Z. So hampa nilai sendiri lah. Sebab aku duk, kalau dia cakap dia dengar belakang-belakang, aku pun dengar juga belakang-belakang. Belakang-belakang pun ada bunyi juga. Ada yang baik dengan aku, tiba-tiba tak baik dengan aku. Ada kawan-kawan dulu rapat dengan aku, kencing dengan aku, boleh tinggal aku. Pelik kan? So ada juga. Tapi aku tak heran pun sebab kawan bukan seorang, kawan berlombok. Orang yang nak berkawan dengan kita berkawan dengan orang. Orang yang tak mau berkawan dengan orang, kita berkawan dengan orang. Tapi kalau dia tak mau kawan, tu dia punya pasal. Ini aku macam tu. Yang penting aku tak putuskan aku punya silaturahim dengan siapa-siapa dia. So bila jadi kes macam tu, balik bagi isu tadi, dia suruh aku ambil kereta. So aku pun try counter balik chat dia tu untuk macam suruh dia baca balik chat-chat aku atas tu. Aku nak main ni nak tolong hang settle kereta aku. So aku nak tolong polis, aku nak buka kereta tu. Tu saja yang aku minta. Dan bab kancil tu aku tahu hang kencing aku ke, hang apa benda ke, duit hang nak makan ke, apa benda ke, tu punya pasal. Sebab steering rack tu pun aku pergi hantar dekat Fauzi cakap tak boleh pakai. So dia buat cara lain. Dia buat benda lain. Piping pun semua tu dia buat lain. So puas hati, terbaik. So dalam video ni aku recommend kalau korang semua nak pergi buat power steering dekat kancil, boleh pergi jumpa Fauzi ataupun FT Auto Garage dekat Kubang Semang. Boleh tengok video aku sebelum ni kat mana. So lepas pada tu dia dah pasang pun semua. Aku pun pagi tu dah hang belok aku WhatsApp kan. Aku nak balas macam mana? Aku balas yang suruh baca balik, hang belok. Aku pun buat macam mana? Aku pun fikir balik tak apa. So thanks to Fitri, kawan baik aku,
Yang susah senang dengan aku, tolong aku pergi cari towing buat main dekat aku. Berada towing tu pun padu, dia ambil kat aku 120 je. Punya jauh bapak macam tu, dia ambil 120 je. Dia ambil kereta tu buat balik. Bila panjang cerita dia, nanti kita cerita kisah dia. Tak duduk dalam lubang. Apa dalam lubang dah? Boleh dah, Mat. Khidmat towing boleh lah nak kerja nombor ni. Straight. Kereta tu bawa balik, aku ambil gambar, aku up. Bila aku ambil up pertama, dia tengok, tapi dia tak ada respon. Aku up gambar kedua, kereta Dr. Towing, aku cakap benda ni gini ni, kalau orang cubit kita pukul sampai habis. Tu apa yang aku plan masa tu. Aku panas sangat, aku minta maaf sangat. Aku tak boleh fikir kan. Aku kata aku memang nak viral lah benda ni. Tu bila petang sikit, aku miss call dah sebab nak negotiate. Dia cancel miss call aku, dia type message kat aku, kalau salah sendiri jangan salah korang. Kalau benda apa-apa yang jadi, jangan libat korang. Macam tu lah lebih kurang tu. So aku counter balik apa yang tu, aku balas balik dekat dia. Aku cakap kat dia, aku bagi tahu apa dekat orang, aku apa salah aku. Lepas tu tak tahu dia balas apa, dia delete chat dia tu. And then dia call aku, dia macam mula-mula tu dia macam fight ke macam dia tak salah benda ni kan. Aku tengah sakit, hang tanya benda ni. Cakap tu sakit lah, nak buat macam mana, setiap orang sakit kan. Hang dah bekerja, hang dah ambil duit, hang suruh pekerja hang bayar. Pekerja hang buat duit kerja hang kena bayar. Pekerja mana ada orang kerja tak mau duit. Orang kerja sebab nak duit, so bayar duit pekerja hang. Hang dah makan 1,900, takkan hang tak boleh bayar kat pekerja hang 2-3-400. Tu je lah kalau hang seorang majikan. Then aku pun that time apa yang aku buat, aku adalah bertekak dengan dia. Cara dia buat dia salah. Lepas tu dia cakap masa aku type tu aku tengah sakit dan aku hilang pemikiran. Tu yang dia cakap aku. Tapi benda dah jadi. Aku cakap benda dah jadi. Kalau hang tak type, hang fikir benda dah jadi, tak jadi, benda ni tak jadi besar. So dia cakap aku, dia minta maaf dengan apa yang jadi. Lepas tu aku pun masa tu dah hantar kereta dekat Pak Sek. So Pak Sek baik, Pak Sek bagi harga dekat aku 1,400 untuk aku kutip semua balik. Maksudnya cat balik kereta tu, yang mana beralun, yang mana cat tak sama, yang mana simen nipis, apa benda yang tak cantik kat kereta tu, Pak Sek kata Pak Sek nak kutip balik. Aku cakap dekat dia, Pak Sek tu minta kat aku 1,400. So aku tanya a few people yang besar kena macam ni, 1,400 tu actually bukan aku kena buat kelak sekupang pun, seduit pun aku tak boleh buat kelak. Sebab benda tu kena claim dekat orang yang buat tank. Maksud aku tanya sendiri orang yang biasa buat pengguna step-step dia, dan dia pun bagi tahu okey macam ni, memang kena claim dekat kawan tu. Sepatutnya aku tak boleh ambil harga 50% discount. Tak boleh aku nak ambil semua. Macam mana kerugian tu, macam mana yang diletakkan oleh orang yang ketiga untuk settle benda tu, macam tu aku nak minta, dan aku tak boleh. Tapi aku pun tanya dia, berapa duit dia bagi. Dia kata dia nak bagi 500. Aku nak kena tambah 500 lah, 1,400, 500 bagi. So aku cakap dia tak, 500 memang tak masuk akal lah. Aku pun tak boleh lah. Okay, kalau kata dia tak boleh ni, kita deal 50-50. Tu yang aku cakap kat dia, kita deal 50-50. Maksudnya dia 700, aku 700. Bila dia kata yang tu,
Dia kata okey, tak apa. Aku cakap kena minggu depan aku nak ambil. Dia kata okey, tak apa, tak ada masalah apa. Tapi janji jangan viral. Jangan viral, jangan besar-besarkan cerita ni. Aku cakap dah, aku takkan viral benda ni. Kalau benda ni tak besar sampai macam ni, sampai lah ni aku buat video ni, aku takkan viral. Lepas tu bila dah sampai masa untuk collect duit, dia cakap apa? Dia cakap ayat dia macam ni pula. Aku ni tak pegang pada janji bagi tahu kau. Aku cakap yang mana dah tahu lah kan. Bila hang balik buat main tempat hang sendiri, Kulim, hang ramai kawan yang kenal kat Kulim. Lepas tu orang pula pergi bengkel, nampak item hang. Lepas tu orang akan tanya, tu kawan ni kan cerita, kawan tu kan cerita, orang yang tahu kan cerita. So benda ni jadi besar. Benda jadi besar. Bila makin lama makin besar, orang sampai ke telinga hang nak libatkan aku. Lepas tu Pak Sik ada up gambar item aku. Lepas tu hang nak salahkan aku. Aku komen benda yang patut aku komen. Benda yang ni, lepas tu benda yang tak cantik. Lepas tu bila aku minta hang cakap benda ni, dan aku pun cakap benda yang betul. Kalau benda buruk kita bagi benda ni, contohlah bini aku jual hand sanitizer, dia punya cover tu koyak, aku bagi dekat orang. Kalau feedback orang kata benda ni tak berkualiti, my wife kena accept lah apa yang orang cakap. Tu contoh dia lah. And then bila dah settle kat situ, aku cakap ke dia, aku tak mau gaduh, hang tolong bayar. Kalau hang tak boleh bayar, hang bagi tak boleh bayar. Lepas tu dia kata 2 minggu lepas dia kata dia nak bayar. Okay, during that time tu pun dia bayar. Dia cakap dia nak bayar ujung-ujung kot. Sebab dia cakap dia nak bayar duit gaji kerja dengan nak rolling apa tah. Dan aku cakap tu bukan masalah aku. Sebab hang dah janji, hang bayar. Sampai at the end, aku pergi rumah dia sendiri untuk ambil barang. Yang aku tak jumpa lagi barang aku kan. So aku kata, it's okay, tak apa, tak ada masalah. And next time aku akan repeat balik. Lepas tu selang esok, lusa tu dia bayar dekat aku 500 daripada 700 yang aku minta tu, dia bayar aku 500. Aku pun kata okay, benda dah settle lah kot kan. Dia tak mau buat masalah apa-apa dah. So aku fikir kalau benda ni boleh settle, kita settle terus lah. Malah fikir then hari ni terjadinya benda yang aku rasa tak nice. Sebab dia macam nak tunjuk belang dia pula. Dia cakap benda yang sama. Aku bagi tahu dekat Pomen. Kalau Pomen bagi tahu dekat Pomen, hang cerita kat Pomen, Pomen akan bercerita balik aku sebab aku pun Pomen. Wah, megah sangat hang punya Pomen. So aku cakap dekat dia, bagi nama Pomen tu, and then aku akan direct talk dengan dia. Macam tu lah. Tak syok dengan sebelah pihak kan. So mai jumpa aku Pomen tu, kita sembang. Aku tunjuk bukti. So hang pandai-pandai nilai. Tu maksud aku macam tu. Tapi dia tak bagi nama Pomen. So aku cakap kat dia, aku nak buat report. And then dia macam memperbodohkan aku lah. Macam gelak lah. Buat lah, nak buat apa pun buat. Dan betul aku memang buat report. Dan aku hanya tunggu nasihat inspektor tu. Dia cakap tak apa, bila dah bagi masa tak boleh bagi. Report sebelum ni pun tak boleh bagi. So lah ni pergi direct terhadap benda-benda. Okay, jangan ambil apa-apa dekat dia. Make sure government yang buat kerja mereka. Government yang buat kerja dia. Macam tu lah. Tu yang di explain oleh inspektor Nizah ke apa benda, tak tahu lah. Dia cakap kat aku tadi. Aku pun tak ingat nama dia. Sebab dia pakai private call So dia bagi tahu dekat aku. So macam tu. So pergi buat terus terhadap benda pengguna untuk benda ni halang daripada benda ni berlaku dekat orang lain pula. Macam tu lah. Benda ni kena jalan siasatan dia A to Z. So aku minta maaf sangat. Sebab aku tak mau force diri aku untuk buat benda ni macam seolah-olah aku menutup periuk nasi orang ataupun menutup jalan kerja orang. Tapi aku tak mau disebabkan aku, orang lain pula kena. That's why aku buat benda ni. So hudus yang kawan-kawan aku yang rasa aku ni jahat, terpulang kat korang lah. Korang nak cakap apa pun. Tapi kalau kena dekat diri korang ataupun adik-beradik korang ataupun wife korang benda-benda buat penipu ni, korang sendiri pun panas, aku perasan hampa pergi labuh mereka settle masalah. Boleh nak settle kan, tapi fikir balik, buat apa nak settle? Hang banyak kali dah buat macam ni. So kita ajak dia balik dengan cara yang betul, jalan yang betul.
So tu yang aku plan. So Udus yang duk cakap aku ni macam ni jahat lah, tak bagus lah, boleh direct PM aku dan aku boleh explain. Orang yang tak kenal, orang tak tahu. Orang yang kenal, orang depa akan tahu asal macam mana. Ada subscriber aku yang komen aku, dia dulu pernah kenal. Ada member-member yang PM aku dulu, dia pernah kenal. Sebabkan member, jangan ambil kesempatan ke atas member. Sebab kalau ada yang cakap aku ni ambil kesempatan atas member aku ataupun bengkel-bengkel yang mana kopi, aku just nak tolong orang. That's why aku buat YouTube channel Red Flash Media ni, untuk menolong orang, menolong bisnes orang. So bila aku tolong hang, hang tolong aku, sama-sama tolong, kita sama-sama naik. Macam tu lah. So bila aku tolong hang, hang buat take kat aku nak tolong hang lagi, hang buat take lagi kat aku. So alhamdulillah, sebagus-bagusnya aku mesti nak yang terbaik untuk aku punya subscriber ataupun audien aku, ataupun siapa-siapa yang tengok video ni, kawan-kawan aku yang tengok video ni. So aku nak korang semua fikir sebelum buat kerja. So jangan jadi macam aku, sebab terlalu beri simpati ataupun humanity aku tu terlalu tinggi sangat sampai bagi orang pijak kepala aku. Tapi aku rasa this is the first and the last lah. So macam Pak Sik, dia memang terbaik lah. Sebab apa aku cakap Pak Sik ni terbaik, dia tak ambil sekupang pun daripada aku lagi. Sebab apa? Dia tahu kereta tu banyak benda nak kena buat. Dia nak buat banyak benda kat kereta tu. So dia tahu kalau kereta ni tak keluar, dia akan jadi masa, dia akan jadi tekanan dekat dia, dan dia akan buat kerja tak cantik. So dia kata kereta ni kalau hang nak ambil pakai dulu. Hang tak mau pakai, hang tinggal sini. So aku tinggal kat dia. So biar dia buat macam mana pun. Dan dia kata lepas raya Cina dia nak buat something. Tak apa, dia punya plan sendiri, tu dia punya plan. Aku tak mau kacau dia dan tak mau buat apa-apa masalah kat dia. Sebab aku learn from aku punya mistake dulu. Bukan aku nak kejar orang. Aku pun ada kereta lain untuk aku jalan pun semua kan. Macam reason why aku kejar dia. Okay, orang tanya kenapa hang kena kejar dia untuk siapkan kereta Satria. Okay, kereta Satria tu atas nama orang lain. Dan kereta Satria tu road tag dia dah mati almost nak dekat setahun lah. Kalau ni bulan 2, kereta tu mati bulan 8 dan 7 macam tu. So owner lama dia nak tukar nama. Owner lama dia nak tukar nama sebab kereta tu nama wife dia. So wife dia tanya dia nak tukar nama supaya benda ni lebih senang. Orang kalau jadi apa-apa ke orang, contoh pemilik tu bukan nak minta, what happen jadi apa-apa, jadi susah kerja. So dia kata kita nak settle cepat. So dia pun tu dia, sebab tu yang aku pun nak settle kereta tu cepat. Tu je. Kereta tu nak masuk Puspakom, tukar nama kan. Dah deal dah dengan orang yang nak buat pergi Puspakom, dah bayar burn. Tukar balok pun jual lori tu macam tu. Tu ya, masalah tu jadi macam simple masalah bercambah-cambah masalah. So aku explain balik dekat apa yang jadinya, aku explain balik dekat owner kereta. Aku cakap dekat dia, sebab benda-benda yang macam ni aku minta extend lah. Aku minta extend harta ni supaya aku boleh recovery balik. Sebab aku dah buat macam ni pun aku dah habis banyak duit lah. Banyak duit lah aku habis untuk benda yang tak jadi. Benda yang tak jadi macam ni. So nasib baik owner kereta faham. Dia cakap tak apa, dia bagi masa. So aku pun bagi masa dekat Pak Sik untuk siap kereta tu lah. Dan siap kereta tu kita akan pergi Puspakom, settle tu semua. Okay, tu je lah yang aku nak bercerita pasal perkara-perkara yang menjadi perbualan ataupun menjadi pertanyaan kepada korang, kawan-kawan aku, subscriber, semua orang lah yang bertanya aku pasal kereta ni kan. Whatever, tak payah lah aku cakap ke dia. Bila nasi dah jadi bubuk, tak ada guna. Kalau buang ayak sekalipun macam mana pun, nasi tu tetap lembek. Tetap lembek. Tak ada guna dah kita nak patah balik. So apa yang aku up hari ni, biar menjadi pengajaran dekat korang luar sana tu, yang mana nak cat kereta, yang mana nak pergi cari bengkel-bengkel. Make sure bengkel-bengkel tu pegang pada kata-kata. Yang lagi elok, lagi sempoi, ada hitam putih, lagi cantik. Ada resit pun semua lagi cantik, ada hitam putih bila nak siap kereta ni. Dan peniaga-peniaga kat luar sana pun, hampa kena ingat satu benda je. Bila orang bagi kepercayaan dekat hampa kena ada satu benda dalam hati, ikhlas. Bila ikhlas, aku ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, aku kena laksana kerja aku.
Itu nasihat aku kepada semua subscriber aku, kawan-kawan aku yang sentiasa support aku. Yang mana nak kecam tu kecam lah, yang mana rasa aku ni tak bagus tu suka hati hampa lah. Tapi aku cerita sebab aku rasa benda ni perlu untuk aku explain dekat orang, supaya bila aku explain dekat orang, kalau terjadi apa-apa dekat orang, orang tahu step dia macam mana. Step dia senang. Okay, first, negotiate dengan si pemasalah. Tak boleh settle, jangan ikut marah diri, jangan ikut amarah diri, jangan ikut perasaan diri untuk nak bergaduh something macam tu. Actually, really aku cakap useless, buat sakit badan saja. Ini bukan zaman dulu kita nak pergi bersilat, nak pergi bertumbuk dengan orang, bukan. Zaman ni kita negara merdeka, kita ada law, kita pergi jumpa law, kita tanya law macam mana nak settlekan benda-benda macam ni. So law akan buat atok cara, kita follow atok cara tu. Lagi nampak complicated kat sini, nasihat aku macam tu saja. Follow the law, follow the rule. Apa yang rule tu jalan. So pi buat balai polis, explain dekat polis, polis akan bagi nasihat, and then tunggu macam mana, and then tak ada apa-apa feedback, follow balik dengan polis, pi pula dekat tribunal. Sebab kita ada, government kita sediakan tribunal untuk nasib-nasib orang yang macam ni. Untuk aku ada 2 kes tribunal, satu kereta aku, satu lagi kes rumah yang aku beli. Aku tak tahu lah apa nasib aku kan, yang banyak sangat masalah yang macam ni kan. So sampai sini saja video aku dah sembang dengan korang dah berapa lama dah aku pun tak tahu. So aku harap korang semua dapat input, dapat menjawab persoalan korang, dapat settle benda ni. So kalau dia tengok sendiri video ni, aku tak kisah dia nak fight macam mana pun, sebab aku punya bukti-bukti. So tak ada masalah. Sebenarnya 200 tu aku cakap tu terang, kalau ikut niat hati aku tak hadap pun. Aku tak hadap pun 200 tu yang baki tu. Tapi aku nak tengok kejujuran seseorang tu memegang kata-kata ataupun janji macam mana. Kalau nak kata aku tak berjanji dan aku bercerita dekat orang, okay, now I make a video for everyone know what happened. Dan aku memang tak pegang pada kata-kata aku dah. Aku dah buat video ni, so aku memang tak pegang pada kata-kata aku untuk berjanji tak viral video ni. So aku buat. So thanks to those yang watching video ni, yang support aku, yang banyak bagi dorongan kat aku. InsyaAllah kalau kereta tu keluar nanti, more content yang aku buat kat kereta tu, macam-macam benda aku akan buat kat benda tu. Dan aku rasa sampai sini saja kot. Terima kasih sebab mendengar luahan isi hati aku. Sampai sini saja video aku. Assalamualaikum and keep moving forward. Ciao.